الله العظيم أستغفر الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. الحمد لله. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnia-Nya pada malam yang penuh barakah ini dapat kita bersama-sama berhimpun lagi dalam satu majlis ilmu yang penuh dengan rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini memberikan sedikit manfaat buat kita. Itulah di awal-awal bulan Zulhijjah. Alhamdulillah kita masuk pada awal bulan Zulhijjah, iaitulah bulan antara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan ini juga bulan Zulhijjah merupakan bulan korban, iaitulah biasa kita dengar dan kita panggil dengan raya haji ataupun raya korban. Dan alhamdulillah kita telah memasuk pada malam yang penuh barakah ini. Mudah-mudahan dengan berkat barakahnya bulan ini, berkatnya malam ini, kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Dan malam ini kita akan bincangkan satu isu ataupun satu tajuk yang berkaitan dengan ujian dan pengorbanan. Itulah Nabi Ibrahim alaihi salam dalam riwayat hidup daripada Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Sebenarnya cerita Nabi Ibrahim dalam Al-Quran ni banyak, terlalu banyak. Allah letakkan pada sebahagian surah, ada letak pada surah Maryam, ada letak pada surah Al-Anbiya, ada letak pada surah As-Saffat. Maknanya banyak tempat yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Iaitulah kerana salah satu yang menjadi semangat kepada Nabi SAW ialah berkaitan dengan kisah para nabi dan para rasul yang Allah maktubkan di dalam Al-Quran. Sebab itu kalau kita tengok kenapa kita baca dalam tahiyat akhir ada kalimah ataupun nama Nabi Ibrahim AS, kita pun terfikir-fikir kenapa nama Nabi Musa Allah tak letak. Maknanya sedangkan kisah Nabi Musa dalam Al-Quran yang paling banyak dalam Al-Quran. Maknanya Allah sebutkan kisah Nabi Musa dalam Al-Quran yang paling banyak. Nabi Ibrahim banyak juga, tapi paling banyak dalam Quran ialah Nabi Musa alaihi salam punya kisah dalam Al-Quran. Tetapi kenapa Nabi Ibrahim alaihi salam yang kita sebut nama dia kama sallaita ala Ibrahim ataupun kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim, kita sebut nama Nabi Ibrahim alaihi salam? Salah satunya kerana Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Ibrahim ini sebagai dipanggil sebagai satu ikon ataupun idola kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka turunnya ayat berkaitan dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi semangat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk terus berjuang menyampaikan risalah Islam, berjuang berdakwah menyebarkan Islam ke masyarakat seluruh pelosok dunia, yang utamanya adalah di Mekah dan di Madinah, barulah disebarkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajmain keseluruhannya di seluruh dunia. Tapi apa yang penting adalah kisah Nabi Ibrahim itu menjadi inspirasi buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hari ini kita nak selidik ataupun kita nak kaji sedikit berkaitan dengan kisah Nabi Ibrahim yang Allah sebutkan dalam Al-Quran satu persatu. Dan sebenarnya kalau kita tahu berkaitan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, kita akan dengar bahawa kemuncak kepada ujian Nabi Ibrahim alaihissalam ialah Allah perintahkan Ibrahim alaihissalam untuk sembelih anaknya. Tuan-tuan, itu adalah kemuncak kepada
ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Sedangkan kalau selidik dan kaji Al-Quran yang Allah turunkan daripada surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas, ada lagi bermacam-macam ujian sebelum sampai kepada ujian kemuncak, iaitulah menyembelih anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Sebab itu kalau kita tengok satu persatu, yang ini insya-Allah malam ini kita akan cuba kongsikan sedikit. Saya tak dapat kongsi semua sebab terlalu banyak, tapi mana yang sempat saya kongsikan, kita kongsikan sama-sama. Kita tengok apa yang ada di atas depan saya ini untuk sama-sama kita kaji dan tadabbur berkaitan dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebab itu kalau kita tengok kenapa Allah Subhanahu wa taala uji Nabi Ibrahim alaihissalam, bukankah Nabi Ibrahim disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Khalilullah? Betul kan? Kalau kita tahu bahawa Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Quran bahawa Nabi Ibrahim ini adalah Khalilullah, iaitulah kekasih Allah. Khalil ni maksudnya kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah uji kekasihnya sendiri? Tuan-tuan bayangkan, bila mana seseorang itu diuji, maka martabat dan darjatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sampailah kepada kemuncaknya, iaitulah menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kita tak boleh katakan bahawa kita ini beriman semata-mata sambil kita tak diuji oleh Allah. Sebab tu Allah sebut dalam surah Al-Ankabut dalam ayat yang kedua, kata Allah, ahasibanna su'ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Kata Allah, adakah mereka manusia ini menyangka bahawa kami akan biarkan mereka begitu sahaja, ayyaqulu amanna, sambil mereka berkata kami beriman kepada Allah, wa hum la yuftanun, sedangkan mereka belum diuji lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya nak menjadi kekasih Allah ini kena uji dulu. Nak menjadi kekasih Allah ini kena ada ujian yang mesti ditempuh dengan kesabaran dan berjaya. Dan kita akan tengok bagaimana ujian yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, kesemuanya fa'atammahunna, kata Allah, semuanya disempurnakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam tanpa ada satu kita panggil sebagai satu tolakan pun. Tidak ada tolakan daripada ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Tidak ada rengekkan, merengeklah, rengekkan tu maksud merengek. Tidak ada merengek ataupun rengekkan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam, kenapa aku. Saya nak tuan-tuan, kita malam ini kita ambil kisah Nabi Ibrahim ini menjadi inspirasi juga buat kita dalam hidup kita hari ini. Pelbagai musibah dan ujian Allah berikan, ambil kisah Nabi Ibrahim ini sebagai inspirasi dalam kehidupan kita supaya kita boleh juga menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jom kita sama-sama menyelami kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebelum tu saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada semua yang hadir pada malam ini, yang saya tak boleh nak sebutkan terlalu banyak nama, yang like, yang share, yang komen. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan balasan yang baik buat kita semua, dan mudah-mudahan kita semua sentiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya nak ucapkan juga terima kasih kepada sahabat kita Nizazul, kita sahabat juga Azwan, terima kasih Ustaz Zulkifli, terima kasih kepada Pak Cik Janggut, subhanallah, terima kasih kepada Syah Zalila, Muhammad Yusof yang komen, Nur Ashikin, kemudian Muhammad Khairul Azhan, terima kasih banyak, Aisyah Karim, terima kasih banyak, Muhammad Syarif, Nur Zaitul Ashikin, Nurul Hida, Matsum, terima kasih banyak, Pako Raban, subhanallah, terima kasih semua sahabat-sahabat kita yang sentiasa bersama dengan kita pada tiap-tiap malam ataupun pada live mana-mana saja, mesti ada mereka, subhanallah. Kita amat menghargai, appreciate masa yang tuan-tuan berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita semua dapat mendalami ilmu Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua boleh masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Belum apa-apa dah ada soalan. Apa dia? Kata Encik Arif, untuk menjadi kekasih Allah perlu mengharungi sesuatu ujian, melaluinya dengan sabar dan tabah dan berjaya. Betul ke Ustaz? Ya, betul. Itu antara poin dan kunci kita macam mana untuk menjadi Khalilullah ataupun kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ujian yang Allah berikan kepada kita, maka kita mesti tempuh dengan kesabaran. Sebab di sebalik ujian itulah kita nampak apa yang Allah Subhanahu wa taala nak berikan. Terima kasih sekali lagi Zakiah Irus, Ina Nazim, Hazlin Hussein, terima kasih. Minta tolong share, minta tolong like dan komen lagi apa sahaja yang tuan-tuan nak komen, poin-poin kita. Dan mungkin ada sahabat-sahabat kita yang bukan daripada Seremban Banggali, sebab kita punya kuliah malam ini dianjurkan oleh Surau An-Nur Fasa 3A Bandar Seremban Selatan. Jadi mungkin ada sahabat kita yang
daripada Seremban boleh tulis daripada Seremban ataupun daripada Negeri Sembilan, atau mungkin sahabat kita mungkin daripada luar daripada Seremban ataupun mungkin luar daripada Kuala Lumpur, luar daripada Selangor, boleh tulis juga di ruangan komen. Mudah-mudahan kita dapat tahu ramai juga di antara kita yang bukan daripada Seremban, bukan daripada Kuala Lumpur, bukan daripada Selangor, yang sama-sama bersama dengan kita dalam kuliah majlis ilmu, supaya kita dapat berukhuwah bukan saja di satu negeri, malah di satu negara, supaya kita boleh bersama-sama mengecapi nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih yang memberikan komen. Cyber On, Shah Alam, terima kasih. Kuala Lumpur, subhanallah. Tolong tuliskan lagi siapa lagi dan di mana tuan-tuan berada sekarang ini, dan mudah-mudahan kita dapat kenal dengan lebih rapat, insya-Allah. Baik, nanti boleh tolong Ustaz huraikan maksud berjaya itu, insya-Allah. Dalam kisah Nabi Ibrahim nanti kita akan ceritakan bagaimana. Dari Kajang, terima kasih. Dari Kota Tinggi Johor, subhanallah, terima kasih banyak. Baik, jom kita mulakan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana yang kita sebutkan, bukan waktu kemuncak yang kita nak dengar ceritanya, tetapi yang kita nak dengar cerita daripada Nabi Ibrahim alaihissalam ini adalah daripada permulaan Nabi Ibrahim masa kecil lagi telah diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Kerana daripada kecil inilah diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ujian dan pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam yang mula-mula sekali bila mana diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka Nabi Ibrahim tetap sabar dan tetap teruskan juga apa yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menjadi seorang nabi, malah menjadi seorang rasul, malah menjadi seorang kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Jom kita buka dalam surah Al-An'am. Dalam surah Al-An'am, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan pada ayat yang ke-74. Terima kasih Kulim, Bandar Baharu, Kedah, Pulau Indah, Kelang, Bangi, terima kasih banyak. Kelantan, Simpang Pulai Ipoh, subhanallah, jauh-jauh semua, subhanallah, terima kasih banyak. Boleh share lagi, mungkin ada lagi yang di Sarawak barangkali, mungkin di Sabah barangkali. Okey, insya-Allah. Baik, jom kita semak dalam surah Al-An'am. Surah Al-An'am ini Allah ceritakan bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam dia tegur ayahnya dan dia mencari Tuhannya terlebih dahulu. Sebab ini waktu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah Nabi Ibrahim ini adalah seorang remaja. Bila sebut remaja ni maksudnya masih lagi muda dan masih lagi mencari-cari apa hakikat yang sebenar, Tuhannya siapa. Kerana itu Allah Subhanahu Wa Taala rakamkan dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat yang ke-74, bermula pada ayat 74. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa idh qala Ibrahim li abihi Azar." Nama ayah dia Azar. "Wa idh qala Ibrahim li abihi Azara." Kata Allah Subhanahu Wa Taala, dan ingatlah ketika mana Nabi Ibrahim alaihissalam dia berkata kepada ayahnya iaitu Azar. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan kalimah Azar ini nama ayahnya. Azar adalah nama ayahnya. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan li abihi Azar. Juga ada pandangan daripada ulama mufassirin yang lain mengatakan bahawa bukan Azar nama ayahnya, tetapi nama ayahnya adalah Tarah. Nama ayahnya adalah Tarah. Jadi ini yang kita sebutkan bahawa apa, ada khilaf para ulama berkaitan dengan nama ayahnya siapa, sama ada Azar ataupun Tarah. Ini tidak menjadi masalah. Tapi poinnya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam dia nak berdakwah kepada ayahnya yang namanya Allah sebut dalam Al-Quran ini ialah Azar. Yang mana kata Allah, "Wa idh qala Ibrahimu li abihi Azar atattakhidhu asnaman alihah." Kata Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana Allah kata, ingat ketika mana Nabi Ibrahim kata kepada ayahnya Azar, dia kata, "Adakah patut engkau mengambil asnaman alihah, engkau mengambil berhala-berhala ini sebagai Tuhan kamu?" Subhanallah. Ini maksudnya apa? Ujian yang pertama sekali yang kita boleh tolong tulis di ruangan komen, ujian demi ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada Nabi Ibrahim. Yang pertamanya apa dia? Yang pertamanya Allah Subhanahu Wa Taala nak cuba sampaikan kita di sini adalah ayahnya adalah seorang yang mensyirikkan Allah. Tuan-tuan, ini satu ujian yang besar. Bila mana ada satu ahli keluarga kita yang mensyirikkan Allah, pasti kita akan rasa subhanallah, na'udzubillah min zalik, kita tak mau. Dan kita minta elak daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada ahli keluarga kita yang mensyirikkan Allah, ada ahli keluarga kita yang murtad, na'udzubillah min zalik. Tapi bayangkan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan kepada kita tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Cerita dia simple, tapi kalau kita kaji balik, rupanya makna Nabi Ibrahim alaihissalam dihidup dengan ayahnya Azar ini, yang mana Azar ini diriwayatkan bahawa dia adalah tukang buat berhala tu. Azar ni adalah tukang buat berhala. Bermaksud apa? Bermaksud dia adalah orang yang mensyirikkan Allah. Sehingga Nabi Ibrahim kata kepada dia, "Atattakhidhu asnaman alihah."
Adakah kau sanggup ataupun patutkah kau menjadikan asnaman, berhala yang kau buat dengan tangan kau sendiri, wahai ayah, sebagai sembahan engkau? Subhanallah. Ini kata Nabi Ibrahim, inni araka wa qaumak, sungguhnya aku melihat engkau wahai ayah dan juga kaum engkau, fi dhalalim mubin, berada dalam kesesatan yang sangat terang, sangat nyata. Memang kau sesat. Pasal apa jadi boleh, macam mana boleh perkataan mubin itu keluar? Kerana Tuhan yang kau buat, yang kau sembah itu adalah daripada tangan kau sendiri. Kau yang buat. Bermaksud engkau yang buat Tuhan kau. Kalau lah daripada logik akal, engkau yang cipta Tuhan kau, bermaksud engkau lah Tuhan. Maksudnya gitu. Faham kita baik. Maksudnya Tuhan tak ada. Tiba-tiba engkau jadikan Tuhan, ciptakan Tuhan supaya engkau sembah Tuhan. Jadi siapa yang Tuhan? Kita lah Tuhan. Maksudnya begitu. Tetapi sebab mereka tak nampak, nanti kita akan bacakan dalam surah Al-Anbiya bagaimana mereka ini boleh sembah berhala tanpa boleh dengar langsung hujahan daripada Nabi Ibrahim AS, sedangkan hujahan mereka pun telah dipatahkan oleh Nabi Ibrahim AS. Sebab itu kata Allah dalam surah Al-An'am ayat ke-74 ini, bila mana Allah katakan kepada kita bahawa ketika mana Nabi Ibrahim diseru ayah dia kata, patutkah kau menjadikan berhala ini sebagai Tuhan engkau dan kaum kau wahai ayah sesat. Sebab itu kata Allah dalam ayat ke-65 pula, wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard. Kata Allah Subhanahu wa taala, demikian itulah kami, kata Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam malakutas samawati wal ard, iaitulah tentang tanda-tanda keagungan yang ada di langit dan di bumi, waliyakuna minal muqinin. Subhanallah. Supaya apa? Supaya nak menjadikan Nabi Ibrahim ini adalah sebagai orang yang yakin. Nak menjadikan, tuan-tuan, ayat ni Allah tengah cerita ni, Nabi Ibrahim belum jumpa Tuhan lagi. Maksudnya Nabi Ibrahim belum tahu Allah ni siapa lagi, belum tahu Tuhan dia sebenar siapa, belum, cerita ni belum lagi. Sebab tu kalau dia tengok ayah dia buat berhala, dia tengok ayah dia sembah berhala, dia kata tak logik lah. Nampak pemikiran orang yang ada iman, yang Allah lindung, yang Allah jaga. Dia tengok engkau buat Tuhan tapi kau sembah, bermaksud ini bukan Tuhan. Sehingga kata Allah jadikan bukti yang ada di langit dan bumi ini untuk menjadikan Nabi Ibrahim ini sebagai orang yang yakin pada Allah. Masuk pada ayat yang ke-76, kata Allah, falamma janna alaihi al-lail, kata Allah Subhanahu wa taala, bila mana dalam keadaan malam itu telah pun datang, ataupun dalam keadaan ketika malam itu telah menjadi gelap, ra'a kaukaba, dia lihat. Kaukabah ni maksud bintang, dilihat bintang. Tuan-tuan bayangkanlah dalam keadaan Allah kata tadi, Allah nak menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala untuk mencari Tuhan ni siapa. Tuan-tuan, sebenarnya kisah Nabi Ibrahim ini dia boleh diceritakan untuk siapa? Untuk orang yang masih belum Islam. Kita boleh ceritakan kisah Nabi Ibrahim ni yang saya tengah cerita ni, saya akan kongsikan sekarang ini kejap lagi, dan sampai habis nanti boleh copy paste balik, cerita balik pada sahabat-sahabat kita yang bukan Islam. Mudah-mudahan bila didengar cerita ini juga menjadi dalil kita sebagai dalil akli, bukan nakli. Orang yang bukan Islam kadang-kadang dia tak nak tengok Quran, tak nak tengok hadis, pasal mereka pun ada kitab masing-masing. Mereka ada, kalau orang yang kita panggil sebagai Hindu, mereka ada kitab Veda. Kalau kata mereka ini adalah orang Kristian, mereka ada Bible. Mereka ada kitab masing-masing. Mereka ada kitab. Tetapi yang tak masuk di akal adalah akli, dalil akli. Dalam kisah Nabi Ibrahim ini semuanya berkaitan dengan dalil akli, dalil akal. Jadi bila Allah sebutkan bahawa Allah Subhanahu wa taala nak kenalkan Allah ini kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah kata apa? Allah kata nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard. Allah jadikan, Allah tunjukkan kepada Nabi Ibrahim ini keagungan langit dan bumi ini supaya dia kenal siapa Allah. Maka kata Allah dalam ayat yang ke-76 tadi, apa dia kata Allah? Falamma janna alaihi al-lailu ra'a kaukaba, sehinggalah mana malam itu menjadi gelap, maka Nabi Ibrahim alaihissalam dia melihat bintang. Maka kata dia, qala hadza rabbi. Subhanallah, Nabi Ibrahim kata, mungkin ini ikut Tuhan aku. Sebab dia tengok bintang, nampak. Jadi mungkin ada orang yang sembah bintang, dia anggap bahawa itu Tuhan. Maka ini permulaan bahawa kata Nabi Ibrahim, mungkin ini bintang, mungkin ini Tuhan. Sehinggalah bila mana apa kata Allah, falamma afala ni maksudnya dalam keadaan tiba-tiba bintang tu hilang. Pasal bila mana malam akan timbullah bintang. Sekarang ni malam ada bintang, besok pagi bila matahari dah keluar pula, maka bintang tu dah hilang. Maka dia cari mana bintang, mana yang bintang yang dianggap sebagai Tuhan tadi, mana dia? Maka kata dia, qala la uhibbul afilin. Dia kata, aku tak suka kalau Tuhan ini jenis dia hilang-hilang.
Maknanya dalam keadaan dia kata apa? La uhibbu al-afilin. Aku tak suka benda yang hilang. Kalau kata Allah, kata-kata Tuhan, Tuhan ni mesti ada bersama-sama dengan aku. Ni kejap ada, kejap tak ada, kejap ada, kejap tak ada. Maksudnya apa? Maksudnya yang dia kata tadi, qala hadza rabbi, dia kata kaukaban ini, bintang ini adalah Tuhan dia, bermaksud yang ni bukan Tuhan. Sebab dia tengah cari Tuhan ni mana. Betul ke Tuhan ni adalah sembahan ayah dia dan kaum dia? Bukan. Maknanya dia nak kena cari lain. Maknanya bila malam hari dia tengok bintang ada di langit, dia kata mungkin ini kot, bintang ini mungkin Tuhan, mungkin bintang ini yang menciptakan aku. Tengok-tengok siang hari bintang tu hilang, dia kata ni bukan Tuhan. Tuhan mana boleh hilang. Maka bila mana Allah kata pula dalam ayat yang ke-77, subhanallah, tuan-tuan tengok dalam ayat ke-77 surah Al-An'am pula, bagaimana kata Allah, falamma ra'al qamara, dan kata Allah Subhanahu wa taala bila mana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan pula al-qamar, bulan, bazighan, terbit, qala hadza rabbi, dia kata mungkin ni pula kot bulan, Tuhan, dia kata. Sebab bintang mungkin kecil tapi bulan ni besar, dia kata mungkin bulan ni pula kot Tuhan aku, dia kata. Falamma afala, tiba-tiba bulan pun hilang. Kata dia, qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumidh dhalin. Subhanallah, dia kata apa? Dia kata kalaulah benar-benar Allah Subhanahu wa taala pun Tuhan tidak memberikan hidayah kepada aku, la akunanna minal qaumidh dhalin, pastinya aku termasuk dalam kalangan orang-orang yang sesat. Maksudnya apa? Bintang pun bukan Tuhan, bulan pun bukan Tuhan. Mereka buat, Nabi Ibrahim buat begini pasal apa? Pasal ada sebahagian kaum dia yang pergi menyembah bulan, pergi menyembah bintang, pergi menyembah matahari. Maka dia tengok juga, betul ke Tuhan yang dia orang sembah bintang ni Tuhan? Dia tengok bintang, siang hari tak ada pula. Bulan kot, dia tengok bulan, besok pagi hilang juga bulan tu. Dia kata apa? Dia kata qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumidh dhalin. Dia kata mujur Allah berikan aku hidayah. Sebab apa? Sebab kalau Allah tak berikan aku hidayah, pasti aku sama macam orang yang menyembah bintang, menyembah bulan. Mereka tak dapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Aku bimbang yang itu. Maka bulan pun bukan, bintang pun bukan Tuhan. Sehinggalah Allah kata dalam ayat yang ke-78, falamma ra'asy-syamsa bazighah, sehinggalah dia tengok pula matahari timbul. Bila matahari ni terbit, subhanallah, matahari ni besar lagi daripada bulan, matahari ni besar lagi daripada bintang. Qala hadza rabbi hadza akbar. Ya Allah, kata Nabi Ibrahim, yang ini mungkin Tuhan aku ni. Pasal apa? Dia kata hadza akbar, yang ni besar lagi daripada bulan, besar lagi daripada bintang. Mungkin yang ini adalah Tuhan aku. Dan harapan dia harap bahawa matahari tu tak hilang, memang akan bersama-sama dengan dia. Allah kata falamma afalat, hilang juga. Bila hilang? Malam hari hilang, matahari terbenam, bulan pula naik. Bila siang hari, bulan pula terbenam, matahari pula naik. Maksud apa? Maksudnya bintang pun bukan Tuhan, bulan pun bukan Tuhan, matahari pun bukan Tuhan. Dan Allah bagi ilham dan Allah bagi idea pada Nabi Ibrahim. Apa dia? Akhirnya kata Nabi Ibrahim AS, qala ya qaum, dia dah dapat point dah macam mana dia kata dia boleh kenal Allah. Sehingga dia kata kepada kaum-kaum dia kata, wahai kaum aku semua. Dia kata apa dia? Dia kata inni bari'um mimma tusyrikun. Dia kata aku sekarang ini berlepas diri daripada apa yang kau telah sembah. Maksudnya apa? Maksudnya dalam keadaan aku berlepas diri daripada apa yang kau sekutukan. Yang kau sembah berhala tadi, asnaman, yang kau sembah berhala tadi, aku berlepas diri, yang itu bukan Tuhan aku. Yang kau sembah bintang tadi, aku juga berlepas diri, itu bukan Tuhan aku. Yang kau sembah bulan tadi, itu aku berlepas diri, itu bukan Tuhan aku. Yang kau sembah matahari ni, itu juga bukan Tuhan aku berlepas diri. Tapi kata dia apa? Dalam ayat yang ke-79 Allah Subhanahu wa taala sebutkan, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa. Subhanallah, wa ma ana minal musyrikin. Tuan-tuan, ayat ni kita baca dalam doa iftitah. Rupanya inilah kalimah Nabi Ibrahim alaihissalam, dia kenal Tuhan dia, yakni Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita duk semayang baca tiap-tiap hari, tiap-tiap kali semayang kita duk baca doa iftitah. Kalau tak masukkan kisah Nabi Ibrahim ini, kita tak akan dapat kekhusyukan tu, tak dapat. Sedangkan penat lelah Nabi Ibrahim AS nak mencari Tuhan, akhirnya dia kata apa? Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Ini yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan kita dalam Quran. Rupanya yang kita semayang tiap-tiap hari itu, bahawa itulah sebenarnya kata-kata daripada
Nabi Ibrahim alaihissalam. Subhanallah, maka ini yang saya nak sebutkan apa yang disebutkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sungguhnya aku menghadapkan wajahku. Dia punya point apa? Dia tolak semua bintang, bulan, matahari, berhala ni semua bukan. Tuhan aku siapa? Tuhan aku ialah lillazi fataras sama. Aku menghadapkan wajah aku ini kepada Tuhan. Dia tahu dia tak boleh nampak Tuhan. Dia tahu Tuhan ada dengan dia, tapi dia tahu Tuhan aku ialah yang menciptakan fataras samawati wal arda, yang menciptakan langit dan bumi. Maksudnya apa? Yang menciptakan bintang, yang menciptakan bulan, yang menciptakan matahari tadi yang dia cari mana Tuhan. Dia kata yang menciptakan itu semua itulah Allah ataupun itulah Tuhan, dan dia iktiraf diri dia, wa ma ana minal musyrikin, aku tak termasuk daripada kalangan orang-orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ini satu poin yang kita boleh ambil apa dia? Satu poin yang terbesar. Yang pertama sekali kita kata apa? Ujian kepada Nabi Ibrahim alaihissalam ialah ujian yang paling besar. Yang pertama sekali ialah ayahnya sendiri adalah tukang buat berhala, dan ayahnya sendiri adalah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Sehinggalah Allah Subhanahu wa taala merakamkan lagi dalam surah apa? Okey, baik, kita buka dalam surah Maryam. Surah Maryam ayat ke-41 hingga ke-46. Okey, surah Maryam ayat ke-41. Okey, ayat bermula pada ayat 41. Tuan-tuan tengok. Surah Maryam ayat 41 sehinggalah pada ayat ke berapa nanti kita akan sebut. Tapi mula pada ayat 41 dulu. Yang ini pula Allah ceritakan apa? Perdebatan dia dengan ayah dia. Bukan perdebatan lah, maksudnya Nabi Ibrahim ni bila dia dah kenal Allah ni, dia tahu dah Allah, maksudnya apa? Maksudnya dia nak pergi dakwah lah pula pada ayah dia. Dia nak sebut pada ayah dia, wahai ayahku, Tuhan kau bukan berhala ni, Tuhan kau bukan bintang, bukan bulan, bukan matahari, tapi Tuhan kau apa? Tuhan kan Allah. Maksud dalam ayat yang ke-41 kata Allah, surah Maryam. Allah kata dalam surah Maryam ayat 41, wazkur fil kitab Ibrahim, dan ingatlah pada Al-Quran ini kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, innahu kana siddiqan nabiyya, kata Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim ini adalah seorang yang benar dan seorang nabi, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat 42 mula perdebatan ataupun mula pujukan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada ayahnya. Kata Nabi Ibrahim, idh qala li abihi, ketika mana dia berkata kepada ayahnya. Siapa ayah tadi? Azar tadi, ataupun Tarah kita panggil tadi. Ayah dia ada dua nama yang diperselisihkan oleh para ulama mufassirin, sama ada dia adalah Azar ataupun Tarah. Maka kata Nabi Ibrahim kepada ayah dia, ya abati. Tentang bayangkan bagaimana kalimah yang digunakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ialah ya abati. Ya abati ni kalau kita kata dalam bahasa Arab, kalau bahasa Arab nak sebut ayah, abun, betul kan? Bahasa Arab nak sebut ayah, abun. Kalau ayah saya, abi. Ini biasa orang dengar lah, abi. Kalau mak, ummi. Tapi kalau kita sebut abi, kita faham dah lah. Kenapa Nabi Ibrahim dia tak sebut ya abi? Maksud kita, kenapa Allah tak sebut ataupun Nabi Ibrahim tak sebut pada ayah dia ya abi? Yang digunakan kalimah ya abati. Sebab abi dengan abati dua-dua ayah. Tetapi abati ini ialah ayah yang dikasihi. Itu maksud berbeza sikit. Maksud kalau dikatakan ya abati, wahai ayah kesayanganku, gitu. Jadi kalimah yang digunakan untuk nak berdakwah ni point yang kita boleh dapat. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Bila mana kita nak berdakwah kepada manusia, masyarakat, maka gunakan kalimah yang paling lembut. Supaya apa? Supaya terang hati dia untuk menerima Islam. Tapi kalau dia dah guna lembut, tak dapat juga hidayah, itu kuasa Allah lah, kita tak boleh buat apa. Macam ni juga sama, ayah Nabi Ibrahim tak dapat hidayah, tapi dah guna kalimah lembut tak? Guna dah kalimah lembut. Sama Fir'aun pun kata Allah Subhanahu wa taala, wa qulu qawlan layyinan wa qula law qawlan layyinan. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa dan juga Nabi Harun, nak pergi dakwah kepada Fir'aun, gunakan perkataan layyinan. Layyinan ni maksudnya perkataan yang lembut. Dah lembut dah tu, maksudnya itu adalah metod untuk kita nak berdakwah. Gunalah perkataan yang lembut boleh, tetapi hidayah milik Allah. Kita guna lembut ke tetap, kalau Allah tak bagi hidayah, tak dapatlah hidayah. Tapi kalau tetap Allah bagi, Allah akan bagi dengan pujukan kita. Antara dalil Nabi Ibrahim, Nabi SAW, Nabi kita, bagaimana dakwah Nabi secara lembut, ramai orang masuk ke dalam Islam, kan? Itu yang kita sebutkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala merakamkan dalam surah Maryam ini bermula pada ayat 41 dan sekarang ayat 42, bila mana kata Allah, idh qala li abihi, bila dia kata pada ayah dia, ya abati, wahai ayah kesayanganku, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, mengapa kau sembah ma la yasma', yang dia tak boleh dengar? Kenapa kau sembah benda yang tak boleh dengar, wala yubsir, wala yang tak boleh tengok, wala yughni anka syai'an, yang tak boleh berikan apa-apa manfaat pun untuk engkau, hai ayah?
Nabi Ibrahim ni dia sebut pada ayah dia ni sangat lembut sehingga disebut ni dalam keadaan yang lembut lah. Saya nak sebut lembut sini tak boleh lah pasal tak erti nak dakwah secara lembut tu. Tapi bila dia gunakan kalimah bahasa Arab ini, kita tahu itu adalah bahasa yang sangat lembut. Orang dengar tu tahu lembut. Lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a, kata Nabi Ibrahim. Wahai ayah kesayanganku, kenapa kau sembah berhala yang tak boleh dengar, tak boleh nampak, tak boleh lihat ataupun tak boleh memberikan manfaat kepada engkau? Masuk pada ayat ke-43, kata Allah, ya abati. Sekali lagi, kali kedua. Yang pertama dia kata, mengapa kau sembah berhala yang tak boleh berikan apa-apa manfaat? Masuk ayat kedua ataupun masuk ayat seterusnya, ayat 42, ayat 43, kata Allah, ya abati. Sekali lagi Nabi Ibrahim kata, wahai ayah kesayanganku, inni qad ja'ani minal ilm ma lam ya'tik. Dia kata, sungguhnya telah datang kepada aku satu ilmu yang tak dapat datang pada engkau. Maksud ilmu apa? Dia tahu bahawa yang kau orang sembah ni semua, kaum-kaum yang sembah ni semua tak betul. Semua sesat. Disebutkan tadi bahawa apa? Fi dhalalim mubin, iaitulah dalam kesesatan yang sangat nyata. Tapi ilmu tu Allah bagi pada aku, apa dia? Sebab aku tahu bahawa yang Tuhan sebenar adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Fattabi'ni, ini ajakan. Mana ini adalah dakwah Nabi Ibrahim AS kepada ayah dia. Fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Jom ikut aku, kata Nabi Ibrahim AS. Aku akan bawa kau, hai ayah, pada jalan yang benar. Subhanallah, yang ini yang kita tahu bahawa metod dakwah itu adalah mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada jalan yang benar. Dan bila mana Allah sebutkan lagi pada ayat ke-44, ya abati, lagi sekali, kali ketiga. Kali pertama ya abati, kali kedua ya abati, kali ketiga pun ya abati, la ta'budi syaitan. Kata Nabi Ibrahim AS kepada ayah dia, wahai ayah kesayanganku, jangan kau sembah syaitan. Inna syaitana kana lirrahmani asiya, kerana syaitan itu dia maksiat kepada Allah, dia maksiat kepada Tuhan, ataupun dia derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Masuk pada ayat ke-45, dia sebut lagi ya abati. Maksudnya 4 kali Nabi Ibrahim panggil ayah dia, ayah kesayanganku, wahai ayah kesayanganku, wahai ayah kesayang. Ini kaedah dakwah. Maksudnya dalam keadaan yang keempat ini, inni akhafu ayyamassaka adzabun minar rahman. Dia kata, wahai ayah kesayanganku, jangan ikut syaitan, jangan sembah benda yang tak dengar, marilah ikut aku, kata Nabi Ibrahim yang atas-atas ni. Sampai yang keempat ni kata apa? Aku takut wahai ayahku, engkau akan disentuh. Massaka ni maksud, mas ni sentuh, tapi bahasa yang lembut, bahasa yang sangat cantik. Maksudnya aku takut engkau akan diazab di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Fatakuna lisyaitani waliyan, dan kau akan menjadi kawan kepada syaitan. Aku takut yang itu wahai ayahku. Sehinggalah bila mana Nabi Ibrahim AS dia dakwah kepada ayah dia, qala, maka pada ayat yang ke-46 ayah dia mula bersuara. 4 kali dah disebut ya abati, ya abati, ya abati, wahai ayah kesayanganku, wahai ayah kesayanganku. Tiba-tiba masuk ayat ke-46, ayah dia terus sebut, araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Dia kata, adakah patut kau benci? Raghib, raghib ni maksudnya orang yang jadi pembenci. Isim fa'il. Maksudnya apa? Adakah patut kau menjadi orang yang menjadi pembenci kepada Tuhan aku, wahai Ibrahim? Maksudnya aku buat berhala, aku sembah berhala, patutkah kau jadi pembenci kepada apa yang aku buat ini? Kata ayah dia, la illam tantahi, kalaulah engkau tak nak berhenti daripada dakwah yang kau sebutkan tadi ini, la arjumannak, aku akan lontar kau. Arjum ni maksudnya aku akan rejam kau dengan batu supaya kau mati. Sehingga dia kata apa? Wahjurni maliyan. Ini adalah ujian Nabi Ibrahim yang kedua. Wahjurni maliyan, ini ialah kau pergi jauh daripada aku buat selama-lamanya. Subhanallah. Maliyan ni maksudnya pergi jauh yang selama-lama. Jangan, aku tak nak tengok, maksudnya aku tak nak tengok muka kau lagi dah. Itu maliyan. Ya Allah. Tuan-tuan, ini ujian yang berat bagi Nabi Ibrahim AS. Kita jarang dihidangkan cerita-cerita begini. Sebab kita tahu bila masuk saja bulan Zulhijjah, cerita pasal korban, Nabi Ibrahim sembelih anak dia. Sebelum tu lagi dah banyak dah. Sebelum tu lagi cerita tu dah banyak dah cerita berkaitan dengan Nabi Ibrahim. Yang pertama tadi, ayah dia adalah seorang tukang buat berhala, iaitu orang yang mensyirikkan Allah. Kemudian yang keduanya apa? Bila dia dakwah kepada ayah dia, ni poin yang kedua, iaitu ujian Nabi Ibrahim yang kedua, iaitu bila mana dia dakwah kepada ayah dia tak mau dengar, dan ayah dia suruh berhenti untuk berdakwah, dan ayah dia menghalau dia daripada hidupnya, tak nak tengok langsung muka Nabi Ibrahim AS. Subhanallah. Apa berlaku? Nabi Ibrahim akan pergi. Kata Nabi Ibrahim AS pada ayat yang ke-47, qala salamun alaik. Kata Nabi Ibrahim AS, sejahtera ke atas engkau wahai ayah. Sa'astaghfiru laka rabbi,
akan aku doakan pengampunan buat engkau kepada Tuhan aku. Subhanallah. Ini yang kita sebutkan bahawa kadang-kadang ada orang kata, boleh ke Ustaz kita nak doakan kepada orang yang bukan Islam? Maknanya dalam keadaan ini adalah doa meminta hidayah kepada orang bukan Islam. Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Tetapi bila mana dalam ayat yang lain, kalau kita tengok pada ayat yang lain, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan juga bila mana Nabi Ibrahim alaihissalam sudah tahu bahawa ayahnya adalah musuh Islam, dia berhenti daripada meminta ampun kepada Allah untuk ayah dia. Tak ada dah. Tapi sebab apa kita boleh minta hidayah kan kepada orang yang bukan Islam? Boleh, mintakan hidayah, semoga Allah berikan hidayah. Tapi bila dia dah meninggal dunia, maka terputus doa kita untuk dia, dah tak ada lagi dah, kalau dia mati dalam keadaan bukan Islam. Jadi ini antara ujian yang terbesar juga buat Nabi SAW, sehingga yang kita sebutkan tadi, mana berjayanya apa? Berjayanya menjadi Khalilullah, itulah kekasih Allah Subhanahu Wa Taala dengan menempuhi ujian-ujian yang sebegini. Baik, itu yang kedua yang Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan dalam Al-Quran, iaitu dalam surah Maryam bermula daripada ayat yang ke-41. Kemudian apa lagi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Subhanallah, dalam ayat yang ke 258. Tuan-tuan buka dalam ayat yang ke-258 surah Al-Baqarah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 258. Mari kita buka satu supaya kita nampak satu persatu cerita yang Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi tahu pada kita. Pada ayat yang ini 258 ini surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu Wa Taala nak ceritakan pula bagaimana ujiannya menempuh pula kepada ketua dia, raja dia, yang dianggap sebagai Tuhan pula. Dia nak berdebat pula dengan orang yang mengaku diri sebagai Tuhan, raja lah. Dalam ayat yang ke-258 Allah Subhanahu Wa Taala, surah Al-Baqarah, dalam ayat yang ke-258 Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, alam tara ilal ladzi haja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk. Dan kata Allah Subhanahu Wa Taala, alam tara, tidakkah kau perhatikan kepada orang yang berhujah dengan Nabi Ibrahim alaihi salam mengenai Tuhannya, dan an atahu Allahul mulk, yang Allah berikan mereka ataupun Allah berikan kepada orang yang berhujah dengan Nabi Ibrahim ini al-mulk, kerajaan, kekuasaan. Sebab tu dia ni dianggap sebagai apa? Sebagai Tuhan, sebab dia Allah bagi kekayaan, kerajaan yang besar. Dan riwayat mengatakan bahawa dia adalah Namrud. Jadi bila mana Allah katakan alam tara ilal ladzi haja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk, tidakkah kau lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam dan Namrud ini berhujah untuk kenal Tuhan dia, ataupun untuk memberitahu Tuhannya siapa? Bukan kau Tuhan dia, maksudnya bukan raja itu adalah Tuhan. Tapi bila mana kata Ibrahim, idh qala Ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumit, kata Nabi Ibrahim alaihissalam, Tuhan aku, ketika mana nak berdebat dengan Tuhan, dengan raja Namrud ni, dia kata Rabbi, Tuhan aku, alladhi yuhyi wa yumit, ialah yang menghidup dan mematikan. Maka raja Namrud ni pula kata qala ana uhyi wa umit, dia kata aku pun Tuhan menghidup dan mematikan. Dalam tafsir menyebutkan bahawa apa, raja Namrud ini dia ambil dua orang tawanan dia, maka dua orang tu dia memang dalam tawanan lah, dalam penjara. Maka dua orang tu satunya dibunuh, satu lagi dibebaskan keluar hidup seperti mana biasa. Maka dia kata pada Nabi Ibrahim, tengok, bukankah aku Tuhan yang menghidup dan mematikan? Seorang aku dah matikan, seorang lagi aku biarkan dia hidup berjalan seperti mana biasa. Subhanallah, mungkin dalam fikiran Nabi Ibrahim AS, ya Allah, bongoknya lah Tuhan raja aku ni, kata dia kan. Sebenarnya bukan itu, tetapi yang ini yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan apa? Kalau betul kau Tuhan, kalau kau kata betul lah kau ni adalah Tuhan yang menghidup dan mematikan. Baik, hujah satu lagi. Nabi Ibrahim kata idh qala Ibrahim Rabbi alladhi, kata Allah, qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, okey, kalau begitu, kalau kau betul Tuhan menghidup dan mematikan, Tuhan aku pula, dia boleh menaikkan matahari daripada masyriq, daripada timur. Fa'ti biha minal maghrib. Kalau betul kau ni Tuhan, maka tolong naikkan matahari ini daripada barat pula. Fabuhital ladzi kafar, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Maka terdiam raja Namrud ini, tak boleh nak berkata apa-apa, tak boleh nak menyebutkan apa, tak boleh nak berhujah lagi. Pasal apa tak boleh hujah? Pasal dalam keadaan dia tak mampu lagi nak memberi hujahan, sebab dia tak boleh buat, sebab dia bukan Tuhan. Sebab itu bila mana Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam ayat ini merupakan ujian yang ketiga buat Nabi Ibrahim alaihissalam, iaitulah nak berhadapan dengan raja Namrud yang zalim ini, yang mengaku diri sebagai Tuhan. Tapi bila dah berhujah, fabuhital ladzi kafar wallahu la yahdil qaumaz zalimin, kata Allah tak beri hidayah kepada orang yang zalim ini. Maka adakah raja Namrud ini tunduk kepada Nabi Ibrahim? Tak juga.
makin teruk, makin menjadi-jadi, makin teruk dilakukan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga kan satu kisah diriwayatkan bahawa dalam surah Al-Anbiya, kita tengok dalam surah Al-Anbiya pula, subhanallah, banyak kita nak kena rujuk malam ni. Dalam surah Al-Anbiya, subhanallah, Allah Subhanahu wa taala sebutkan pula cerita bagaimana dia nak menempuh kaum dia pula, sehingga dia nak bagi tahu kepada kaum dia apa? Dia kata, kau yang sembah ni semua bukan Tuhan. Yang Tuhan sebenar adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah ilhamkan Nabi Ibrahim alaihissalam buat sesuatu perkara supaya mereka boleh tahu bahawa yang itu bukan Tuhan. Bermula daripada ayat yang ke 51. Bermula daripada ayat yang ke-51. Kita dah pukul apa? Saya nak kena berhenti pukul 9 insya-Allah. Saya cuba habiskan sekejap. Dalam ayat ke-51 surah Al-Anbiya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, walaqad ataina Ibrahim rusydahu min qablu wa kunna bihi alimin, kata Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya kami anugerahkan kepada Ibrahim itu hidayah kebenaran sebelum Nabi Musa dan juga Nabi Harun, iaitu sebelum Nabi Musa dan Harun ni. Maksudnya Nabi Ibrahim ni adalah bapa kepada para anbiya yang lain-lain ni semua. Sebelum Nabi Musa, Nabi Harun ni, yang Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman semua ni, Nabi Ibrahim dulu. Sebab Nabi Ibrahim yang mula-mula ayah kepada Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, sampailah Nabi Isa alaihi salam. Dan sebab itu kata Allah Subhanahu wa taala ketika mana masuk pada ayat yang ke-52, idz qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi tamathilul lati antum laha aqifun, kata Nabi Ibrahim alaihi salam, apa yang kau sembah ni, ataupun patung-patung apa yang kau sembah ni, ibadat kepada dia. Dia cakap kepada ayah dia, dia cakap kepada kaum dia, yang kau sembah-sembah ni patung apa? Apa yang kau sembah ni sehingga kau menjadikan dia sebagai Tuhan ini? Maka kata, ni bermula pada ayat 51 kan, tuan buka 51 sampailah seterusnya. Saya tak sempat nak tengok nak ayat-ayat dia. 53 dah ni. Kata Allah Subhanahu wa taala, qalu, mereka mengatakan apa? Mereka mengatakan wajadna aba'ana laha abidin. Yang kata kaum-kaum dia tadi ni, bila Nabi Ibrahim kata Nabi Ibrahim kata, kamu sembah berhala-berhala ni kenapa? Kamu sembah Tuhan yang berhala-berhala ni sebagai Tuhan ni kenapa? Sebab apa? Mereka kata, kami dapati nenek moyang kami sembah ni, maka kami sembahlah. Tuan-tuan, ayat ni sebenarnya bukan dipakai oleh kaum Nabi Ibrahim saja, dipakai oleh kita juga. Kadang-kadang kita ni terpengaruh dengan tahyul, dengan khurafat. Kadang-kadang tanya, kenapa buat begini? Dulu saya tengok nenek saya buat, padahal benda tu khurafat. Kenapa pergi tanam pula uri dengan pensel pakai apa semua? Tak tahu, sebab saya tengok atuk saya buat dulu, dia tanam bukan pensel, dia tanam duit shilling lagi, nak jadi kaya konon-kononnya. Benda ni dia tak ada dalil, tiba-tiba dia buat sehingga menjadikan kepercayaan itu adalah kepercayaan khurafat. Sama, perkataan yang sama, wajadna aba'ana, kami dapati nenek moyang kami buat. Maknanya apa? Maknanya percayaan-percayaan yang khurafat, karut ini juga adalah kita lihat apa yang nenek kita buat, atuk kita buat dulu. Bukan kita nak salahkan mereka, tak. Tapi kita yang dah ada ilmu kena betulkan keadaan, jangan kita sampai terpengaruh dan kita sampaikan pula pada anak cucu kita besok. Jangan begitu. Tapi yang ini yang disebutkan oleh kaum Nabi Ibrahim alaihissalam, kami sembah ni sebab kami tengok nenek moyang kami yang buat. Qala, kata Nabi Ibrahim alaihissalam, laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalim mubin. Kata Nabi Ibrahim AS, aku tengok engkau dengan mak ayah engkau atau nenek moyang kau semua sedang berada dalam keadaan yang sesat. Qalu, kata kaum Nabi Ibrahim AS, ajitana bil haqq am anta minal la'ibin. Kata kaum Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, kau datang ni sebenarnya benar-benar nak bawakan hujahan ataupun nak benar-benar nak membetulkan kami, atau kau datang ni nak main-mainkan kami je? Maka kata Allah Subhanahu wa taala, qala, kata Nabi Ibrahim, bar rabbukum rabbus samawati wal ardi alladhi fatarahunna wa ana ala dhalika minal syahidin. Nabi Ibrahim datang ni kata apa? Aku datang ni sesungguhnya Tuhan aku adalah Tuhan kamu, Tuhan langit, Tuhan bumi yang telah menciptakan semua ni, dan aku termasuk daripada kalangan orang-orang yang menyaksikan. Maksudnya Nabi Ibrahim datang ni sebenarnya dia nak dakwah ayah dia, nak dakwah kaum dia supaya tak tersesat. Tadi dakwah pada ayah dia halau dia dah. Kemudian dakwah kepada raja pun tak boleh nak buat apa, makin menjadi raja ni. Kemudian dakwah kepada kaum dia pula. Sehinggalah Allah sebut dalam ayat yang ke-57, wa tallahi la akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Subhanallah. Dia kata, demi Allah, sungguhnya aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhala sesudah mana kamu nak pergi meninggalkannya. Mana dalam keadaan dia ada pergi satu keramaian, tapi nak dibawa nak jemput Nabi Ibrahim, ataupun Nabi Ibrahim dia tak pergilah kerana dia kata dia sakit
dia sakit perut, dia tak boleh pergi kerana dia sakit perut lah, dalam keadaan tak boleh nak ikut. Maka tinggal Nabi Ibrahim alaihissalam di situ saja, dalam keadaan di satu kampung tu dia seorang je, yang lain semua keluar pergi keramaian, ikutlah raja dia tadi tu yang mengaku diri sebagai Tuhan. Maka Allah kata dalam ayat yang ke-58, faja'alahum juzadzan ila wa ja'alahum judzadzan illa kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'un. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Ibrahim ini membuat berhala-berhala yang ada dalam tempat mereka sembahan itu hancur, melainkan illa kabiran, melainkan yang besar itu ditinggalkan untuk menjadi apa? La'allahum ilaihi yarji'un, untuk menjadi mereka ini tertanya-tanya, supaya mereka ini boleh kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Qalu, bila mereka balik, ayat yang ke-59, bila mereka balik daripada, tuan-tuan, cerita ni kita biasa dengar dah, mereka balik daripada keramaian itu, mereka tanya, man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminadh zalimin. Dia kata, siapa yang pecahkan Tuhan-Tuhan kami ni? Siapa yang pecahkan berhala-berhala kami? Tuan-tuan bayangkan, kalau kata benar Tuhan, Allah tak bagi hidayah ni kan, kalau kata benar Tuhan, bagaimana Tuhan boleh hancur? Sebab apa? Sebab itu Allah katakan la'allahum ilaihi yarji'un. Mudah-mudahan bila mereka tengok pecahan yang Nabi Ibrahim buat ini, pecah hanya patung-patung berhala, Tuhan-Tuhan mereka, mudah-mudahan mereka boleh balik kepada Allah. Mereka boleh mengesakan Allah, mereka boleh mengaku bahawa Allah itu Tuhan. Bila mana mereka masuk saja dalam tempat mereka sembahan itu, dia kata, man fa'ala hadza bi alihatina, siapa yang buat ni sampai pecah semua ni? Innahu laminadh zalimin. Dia memang zalim betul. Qalu, kata kaum Nabi Ibrahim alaihissalam, sami'na fata. Tentang Allah guna perkataan fata. Kaum Nabi Ibrahim kata, kami pernah dengar seorang remaja. Fata ni adalah remaja. Fata ni adalah remaja. Ashabul Kahfi kan ada kan, fityatun amanu, tu ramai. Tapi kalau fata ni seorang. Maka kata dia, sami'na fata yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Kami ada dengar seorang anak remaja yang mereka sebut namanya adalah Ibrahim. Dia memang tak suka dengan Tuhan kita. Dia memang tak suka dengan sembahan kita ni. Sebab apa? Sebab dia nak bagi kebenaran pada kita, ataupun dia nak bagi tahu ada Tuhan yang lain selain daripada Tuhan-Tuhan yang kita sembah, sedangkan kita sembah ni mengikut nenek moyang kita. Kata kaum dia, qalu fa'tu bihi ala a'yunin nas la'allahum yashhadun. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka berkata apa? Mereka katakan bahawa kalau begitu bawakan mereka ataupun Ibrahim ini datang ke sini dan lihat berapa orang banyak yang mereka menyakitkan. Maknanya berapa ramai yang dia telah sakitkan hati orang lain sebab dia pecahkan berhala-berhala ini. Maka dibawakanlah Nabi Ibrahim alaihissalam ke hadapan kaum-kaumnya untuk dia mengaku. Maka mereka berkata, qalu a anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim. Engkau ke yang buat pecah berhala-berhala kami ini, Tuhan-Tuhan kami ini, wahai Ibrahim? Qala bal fa'alahu kabiruhum hadza. Dia tak mengaku, tapi dia kata apa? Bal fa'alahu kabiruhum hadza. Boleh jadi yang besar tu yang pecahkan. Fas'aluhum in kanu yantiqun. Subhanallah. Dia kata pada kaum dia kata bahkan yang besar tu mungkin yang buat. Pasal apa? Yang pecah ni semua dah pecah, tinggal satu je yang besar, berhala-berhala tu. Sebab apa Allah Subhanallah suruh tinggalkan satu? Sebab ayat tadi apa? La'allahum ilaihi yarji'un, supaya mereka boleh balik kepada Allah. Tapi tetap tak bagi hidayah. Dan kata Nabi Ibrahim alaihissalam, bila ditanya, engkau ke yang buat ini wahai Ibrahim? Kata Nabi Ibrahim, bal fa'alahu kabiruhum hadza. Mungkin yang besar ni yang buat, barangkali. Fas'aluhum, bertanya dia, in kanu yantiqun, mungkin dia boleh bercakap dengan kamu. Tuan-tuan, apa maksud dekat sini yang Allah Subhanahu wa taala nak sampaikan pada kita? Subhanallah, bila Nabi Ibrahim kata kepada kaum dia begitu, dalam keadaan takkan bukan aku buat, mungkin yang besar ni yang buat kot, dia je yang tinggal seorang. Fas'aluhum, ditanya dia, in kanu yantiqun, mana tu dia boleh bercakap. Tuan-tuan, Allah sebut dalam ayat seterusnya, tuan-tuan tengok pada ayat ke-64, Allah kata faraja'u ila anfusihim. Allah guna perkataan faraja'u ila anfusihim ni, maksudnya apa? Mereka ni dalam keadaan berpaling sesama mereka. Maksudnya gitu, dalam keadaan takkanlah boleh bercakap pula berhala-berhala ni. Faraja'u ila anfusihim, memaling di antara mereka sendiri, macam dalam keadaan takkan mungkinlah mereka ni boleh bercakap ataupun berhala ni boleh bercakap. Faqalu innakum antumuz zalimun. Kata mereka, sesungguhnya kau berada dalam keadaan yang menganiayakan diri kau. Maka summa nukisu ala ru'usihim, maka mereka pun tundukkan pandangan, sebab apa? Mereka memang malu dah, tak boleh nak buat apa dah, dalam keadaan mereka ni tahu memang patung tu tak boleh bercakap. Dan mereka nak menjadikan kemarahan buat mereka ni dalam keadaan mereka nak juga menegakkan kebenaran. Laqad alimta ma haula'i yantiqun.
Kata mereka ini kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, mana boleh patung-patung ni boleh bercakap? Walaupun mereka tahu dah, mereka dah macam mustahil lah patung-patung ni boleh bercakap. Jadi mereka tunduk malu sebab memang tak betul apa yang mereka buat sebelum tu. Sebab tu Allah kata tadi apa? La'allahum ilaihi yarji'un. Memang akan mereka balik dalam keadaan sekejap ataupun mungkin akan balik lama. Memang dalam keadaan mereka tersentak sekejap. Betul lah apa yang mereka sembah ni bukan Tuhan. Takkan Tuhan boleh bercakap? Maka takkan Tuhan tak boleh bercakap? Maksudnya gitulah. Takkan Tuhan hancur? Tiba-tiba ada sebahagian daripada kaum dia katakan apa? Laqad alimta ma haula'i yantiqun. Memang tu berhala tak boleh bercakap. Maka kata Nabi Ibrahim, bila dia dengar saja perkataan itu, qala afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadhurrukum. Subhanallah. Maka kata Nabi Ibrahim alaihissalam, kalau dah tahu dah benda tu tak boleh bercakap, berhala tu tak boleh bercakap, benda tu tak boleh nak beri manfaat, tak boleh beri mudarat, kenapa yang kau pergi sembah dia? Uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillah. Jijik, kata Nabi Ibrahim alaihissalam, melihat kamu menyembah selain daripada Allah. Afala taqilun. Adakah engkau tak boleh fikir benda ni? Nabi Ibrahim alaihissalam, tuan-tuan, ini adalah ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga diringkaskan cerita pada ayat yang ke-68, Allah Subhanahu wa taala sebutkan qalu harriquh. Sehinggalah orang-orang yang tak boleh nak berdebat dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, tak boleh lagi dah. Memang dah apa lagi yang boleh cakap? Dah kata memang Nabi Ibrahim kata memang cubalah cakap, tak boleh cakap, kenapa kau sembah? Memang tak ada hujahan lagi. Bila tak ada hujahan, apa buat? Emosi tu menjadi naik, sifat amarah itu akan naik. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Pergi bakar dia dan bantu dah Tuhan-Tuhan mereka ataupun Tuhan-Tuhan kamu jika kamu benar-benar hendak bertindak. Maksudnya apa? Marakkan api. Kita nak campakkan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam api yang sangat besar supaya dia mati hangus dalam tu. Maka ayat ke-69 Allah kata qulna, kata Allah, qulna, kami katakan, ya nar, wahai api, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, wahai api jadilah engkau sejuk, wa salaman, dan selamatkan juga ke atas Nabi Ibrahim alaihissalam. Mungkin kalau Allah sebut bardan saja, tidak ada wa salaman, mungkin akan mati juga sebab mungkin terlalu sejuk. Tapi bila Allah gunakan bardan wa salaman, sejuk dan selamat, tuan-tuan, kita tak pernah terfikir api sifatnya sangat panas, tetapi bila api ini Allah boleh sejukkan, maka tak mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala nak buat apa sahaja yang ada di atas muka bumi ini. Sebab tu kita kena tahu bahawa apa? Allah berkuasa melakukan apa sahaja. Maka ini yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada kita. Maka selamatlah Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa aradu bihi kaidan faja'alnahumul akhsarin. Ini kata Allah, mereka hendak membuat makar terhadap Ibrahim, maka kami menjadikan mereka itu orang-orang yang paling rugi. Sebab apa? Nabi Ibrahim selamat. Nabi Ibrahim dia keluar dalam keadaan selamat, dan akhirnya kaum-kaumnya menghalau Nabi Ibrahim alaihissalam itu keluar daripada kampungnya. Dan akhirnya yang keluar daripada kampungnya siapa? Nabi Ibrahim, isterinya Sarah, dan Lut alaihissalam. Lut ni adalah anak buah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. 3 orang ni saja. 3 orang ini saja yang keluar daripada kampung itu untuk pergi ke tempat lain. Dan Nabi Ibrahim ini berhijrah daripada satu tempat kepada satu tempat. Mesir, Palestin, pergi pula kepada Syam. Semua tempat dia pergi. Nabi Ibrahim adalah nabi yang paling banyak mengembara satu tempat ke satu tempat yang lain. Ketika dalam perjalanan, tuan-tuan, dalam perjalanan Nabi Ibrahim dan Sarah ini dia berjalan, dan Lut ini dalam perjalanan nak pergi berhijrah ke tempat lain, wahyu telah sampai kepada Nabi Lut alaihissalam untuk Nabi Lut alaihissalam pergi ke negeri Sodom untuk mendakwah kepada mereka, iaitulah mereka ini mengamalkan ajaran songsang ataupun kita panggil LGBT kan, LGBT, lesbian, gay, seks ni semua ni, ataupun LGBT, bisexual, transgender ni semua berlaku dah di negara Sodom ni, di Jordan ni. Maka Nabi Lut alaihissalam dan Nabi Ibrahim pun berpisah. Maka Nabi Lut pergi ke Sodom, Nabi Ibrahim pergi ke Mesir, dengan Sarah pergi ke Mesir. Tuan-tuan, ada cerita lagi berkaitan dengan Nabi Ibrahim dan Sarah ini di Mesir. Saya tak sempat nak habiskan pasal dah pukul 9, sebab saya kejap lagi ada live lagi satu di Instagram saya pula pukul 9 suku. Jadi saya rasa saya tak sempat habiskan cerita Nabi Ibrahim ni sebab terlalu panjang cerita dia. Tapi apa pun, saya nak sebutkan bahawa kita telah selesai berkaitan dengan kisah Nabi Ibrahim yang daripada kecil dia diuji. Poin ini pun dah cukup memadai buat kita. Maksudnya Nabi Ibrahim alaihissalam telah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala yang ayah dia adalah seorang tukang buat berhala. Kemudian yang kedua, poin kita adalah ayahnya bila berdakwah
ataupun didakwah oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ayahnya marah Nabi Ibrahim sehingga ayahnya menghalau Nabi Ibrahim alaihissalam sehinggalah tak mau jumpa lagi. Dan berdakwah, yang ketiga, berdakwah dengan raja yang mengaku diri sebagai Tuhan. Kemudian keempat, berdakwah dengan kaum yang menyembah berhala sehingga dibakar dalam api. Ini ujian demi ujian, sehinggalah pada kisah yang tengah kita nak cerita ni, Nabi Ibrahim terpaksa keluar daripada kampung dia juga dengan isterinya Sarah, juga dengan Lut alaihissalam. Lut ni dah pergi ke negeri Sodom, tinggal Nabi Ibrahim dengan Sarah saja dalam perjalanan nak pergi ke Mesir. Tuan-tuan, ujian yang berat juga buat mereka berdua ni. Apa dia? Mereka akan berjumpa dengan seorang raja yang zalim di Mesir pula. Subhanallah. Apa berlaku? Kisahnya ada dalam kitab Sahih Al-Bukhari yang saya nak ceritakan. Mungkin terlalu panjang hadisnya, tapi saya tak sempat nak cerita malam ini. Minta maaf tuan-tuan, perempuan, saya tak sempat nak habiskan. Dan ada lagi banyak cerita berkaitan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kelepas dia pergi ke Mesir, mana lagi dia nak pergi? Apa lagi yang berlaku kepada Nabi Ibrahim alaihissalam? Tuan-tuan, saya akan ceritakan nanti. Mungkin satu hari kita akan ceritakan sambungannya pula nanti. InsyaAllah kita tunggu nanti feedback daripada Ustaz Zul bila yang kita boleh sambung berkaitan dengan kisah Nabi Ibrahim ini, sebab ceritanya tak habis lagi. Mungkin minggu depan barangkali kita boleh sambung berkaitan dengan siri kedua tentang ujian dan pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ada satu lagi pengorbanan ataupun ujian yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa dia? Nabi Ibrahim dengan Sarah yang berkahwin ni, belum ada Hajar lagi ni Hajar belum kahwin lagi. Ibrahim dengan Sarah ketika mana kahwin, masih lagi Allah Subhanahu Wa Taala belum mengurniakan anak walaupun seorang. Sehinggalah Nabi Ibrahim tetap sentiasa, tuan-tuan, saya nak bagi satu tips lagi. Sentiasa dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala walaupun dia tahu usianya lanjut dah, tapi dia sentiasa berdoa. Dalam surah As-Saffat ayat yang ke-100, dia angkat tangan, Rabbi habli minas salihin. Diminta doa pada Allah, wahai Tuhan, bagilah aku minas salihin, anak daripada kalangan orang-orang yang soleh. Allah makbulkan ke tidak doa dia? Sebab dia sentiasa berdoa walaupun dia tahu dia kahwin dengan Sarah lama dah, puluh tahun dah, tapi tak ada anak, tua dah, tapi dia tetap angkat tangan dan berdoa, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Doa sentiasa, hari-hari doa pada Allah supaya minta anak soleh. Tapi tak dapat lagi. Bila dapat? Dia kena masuk Mesir dulu. Bila masuk Mesir, maka berlakulah cerita yang kita akan cerita nanti, insya-Allah. Saya tak boleh panjangkan lagi cerita ni. Kita tunggu nanti pada kuliah akan datang. Kita akan sambung cerita ni, sangat best cerita ni. Bagaimana dia boleh berkahwin dengan Hajar, bagaimana dia boleh dapat anak. InsyaAllah kita akan bincang pada kuliah akan datang. Kita tunggu feedback daripada Ustaz Zul nanti bila dia akan bagi tarikh yang seterusnya untuk kita cerita berkaitan dengan ujian dan pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini siri yang kedua. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada semua yang memberikan komen, like, yang share juga, yang bersama-sama dengan kami daripada awal tadi sehinggalah sekarang. Terima kasih banyak saya ucapkan. Semoga Allah saja membalas kebaikan buat tuan-tuan dan Allah berikan rahmat, keberkatan dan juga pahala yang banyak buat tuan-tuan. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Saya juga menjemput tuan-tuan yang sedang menonton ini pergi ke IG saya selepas ini, Instagram saya, nama sama Izmir Faris, sebab kita akan buat satu forum pukul 9 suku nanti. Forum ini berkaitan dengan depression itu tekanan dan juga pengalaman orang-orang yang terkena depression ini. Dan ada beberapa peristiwa ataupun satu benda yang kita nak cerita, kongsikan sampai satu saat mereka tidak boleh nak fikir, mereka nak menghabiskan umur mereka dengan cara yang sangat tidak dijangka. InsyaAllah kita akan cerita tu nanti di IG selepas daripada ini pukul 9 suku, insyaAllah. Tuan-tuan boleh solat dulu, nanti 9 suku kita jumpa di Instagram saya pula, Izmir Faris, juga dengan beberapa sahabat-sahabat kita yang lain untuk kita kongsikan, sharekan sikit pengalaman berkaitan depression. Mudah-mudahan kita dapat manfaat. Terima kasih banyak sekali lagi saya ucapkan. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami menadah tangan mohon kepadamu ya Allah, ampunkanlah segala dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa pasangan dan anak-anak kami, dosa kaum kerabat kami, dosa kaum muslimin dan muslimat sekalian ya Allah. Ya Allah, matikan kami dengan mati yang baik, jangan matikan kami dengan mati yang tidak baik. Kurniakan kematian buat kami dengan kalimah la ilaha illallah. Ya Allah, kami berhajat dan memohon kepadamu ya Allah agar Engkau hilang dan lenyapkanlah wabak COVID-19 yang sedang merebak di negara kami ini ya Allah. Lindungilah kami, ahli keluarga kami
kami daripada wabak yang berbahaya ini ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.